Okey, sebelum saya teruskan dengan, uh, course feedback, saya mungkin bagi taklimat sikit secara umum, kenapa course feedback ni penting untuk kursus-kursus di PPSP ni, kerana ada banyak requirement yang memerlukan data course feedback, antaranya dari segi MQA punya requirement, yang mana bila MQA datang untuk audit kita punya program di PPSP, maka salah satu benda yang diminta adalah data feedback pelajar kepada pensyarah, ataupun kepada kursus lah, feedback pelajar kepada kursus. Yang kedua, dari segi requirement ISO, requirement course file, OBE punya file kan. So dalam salah satu komponen dalam OBE punya file adalah course feedback. Saya rasa dalam folder ke-17 ataupun 16 macam tu, ada salah satu requirement dalam course file tu adalah feedback pelajar kepada kursus ataupun kepada pensyarah lah. Jadi di peringkat universiti, kita sebenarnya diminta untuk guna sistem yang sentral. Okey, kalau mungkin saya boleh tunjuklah, sistem yang sentral ni, sekejap. Okey, sistem yang sentral ni kalau kita buka kita punya e-learning, okey, yang Penang punya dia pakai yang sentral punya lah. Okey, kalau you all perasan kat atas ni, ada notification, dan pelajar pun akan dapat notification ni di ujung semester nanti. Please be informed that online and course teaching assessment system for semester 1 has been open on 28 of November 2022. Maksudnya dah buka lah. Maksudnya student dah boleh bagi course feedback ini kepada pensyarah ataupun kepada penyelaras kursus lah. Okey, cuma kita punya sistem, disebabkan kita punya PPSP punya program ni, nature kita punya program disusun tak sama dengan yang Penang ataupun di PPSK punya. Kalau di pusat pengajian lain, kursus-kursus mereka disusun secara paralel. Okey, secara paralel dengan maksud kata, katakanlah untuk semester 1 ni pelajar kena ambil 5 kursus. 5 kursus untuk semester 1, maka 5 kursus tu dia akan bermula pada tarikh yang sama. Okey, bermula pada tarikh yang sama secara paralel, dan dia akan berakhir pada tarikh yang sama. Okey, maksudnya dia run secara paralel lah. Okey, kalau ada 5 kursus, dia run secara paralel 5 kursus tersebut. Tapi di PPSP, khususnya untuk fasa 1, fasa 2 pun lebih kurang sama juga. Fasa 2 dia apa ni, mungkin berbeza sikit lah dari segi rotation tu kan. Tapi yang penting dia punya susunan tak sama dengan Penang. Okey, katakanlah 5 kursus yang student kena go through. Student kena go through katakanlah JMT 301 dulu. Bila habis JMT 301, barulah dia pergi ke JMT 302 contohnya kan. And then dah habis 302, pergi ke 303 dan sebagainya lah, sampai habis 5 kursus tersebut. Jadi sistem yang Penang punya ni tak sesuai lah dengan nature susunan kursus di Pusat Pengajian Sains Perubatan ni. Menyebabkan kita terpaksa create kita punya course assessment ataupun course feedback yang sedikit berbeza lah dengan Penang. So kalau student untuk dia evaluate kursus, dia kena log in dia punya account e-learning. Kemudian ada button khusus lah untuk dia evaluate kursus-kursus yang dia go through untuk semester tersebut lah. Okey, kalau interface untuk lecturer dia akan keluar macam ni. Okey, dan kita boleh access kita punya result, apa yang student evaluate kita tu ataupun student evaluate kursus kita boleh tengok dekat teaching assessment kat atas ni. Okey, dia punya tab teaching assessment ni. Tapi kalau sekarang ni kita buka teaching assessment kat atas ni, dia akan keluar macam ni, dan kebanyakan kursus yang kita terlibat biasanya dia akan kosong. Okey. Sebab apa? Sebab kita tak wajibkan student kita. Okey, yang ni discussion di peringkat JKCP lah. Di peringkat TDA dan juga jawatan kuasa akademik PPSP. Kita tak wajibkan pelajar kita untuk menggunakan sistem di Penang ni. Walaupun polisi Penang dia kata wajib. Sekejap.
Polisi Penang, dia kata it's compulsory for student to complete the teaching assessment. Tetapi kita di peringkat PPSP, kita tak dapat wajibkan kepada student kita di atas beberapa sebab lah. Sebabnya memang student akan terbeban lah kalau kita wajibkan kepada pelajar kita untuk membuat assessment untuk setiap kursus yang dia lalui. Sebabnya antara nature kursus kita di PPSP ni, satu-satu kursus yang student go through, ramai sangat pensyarah yang terlibat. Okey, kalau kita tengok contohnya, kita ambil JMT 102 sekarang ni. Kita boleh tengok lah dekat di sini, dia punya participant dia, kalau kita ambil lecturer sahaja. Tengok lecturer dia saja ramai 31 orang untuk satu kursus saja ni. Kalau kita wajibkan pada student kita untuk evaluate, dia akan kena evaluate setiap seorang ni. Ini baru satu kursus. Bayangkan student kena go through 5-6 kursus satu semester. Darab lah 31 darab dengan 5 kursus. Berapa ratus student kena evaluate. Which is bagi kita tak feasible lah. Berbanding dengan Penang, kursus-kursus di Penang biasanya satu-satu kursus tu mungkin seorang ataupun dua orang sahaja pensyarah yang terlibat. Jadi dia kuranglah beban kepada student. Okey, setakat ni okey ke? Ada sebarang soalan tak berkaitan dengan teaching assessment, course feedback ni? Any question? Okey, kalau tak ada soalan, uh, sekarang ni di JKHCP kita bincang macam mana kita nak tackle isu ni. Isu di samping kita nak apply course feedback, tetapi kita kena tengok feasibility di PPSP. Jadi apa yang kita bincang dan kita setujulah dalam JKCP adalah kita cuba adapt soalan-soalan dalam teaching assessment ni. Teaching assessment punya soalan ni, kalau kita tengok dekat sini, kalau mungkin saya boleh tunjuk soalan-soalan dia. Sekejap, kita ambil yang tahun lepas punya. Tak boleh nak access. Okey, ni contoh lah. Sekejap. Saya tak boleh nak buka. Sekejap. Contohnya, dekat sini kita boleh tengok lah. Kalau student evaluate, kita boleh tengok kita punya performance. Jadi soalan yang Penang punya, dia punya domain-domain dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 domain. Dan setiap ni dia ada soalan-soalan dia lah. Kandungan kursus relevan dengan objektif program, bahan-bahan kursus kemas kini dan sebagainya lah. Jadi setiap domain tu dia ada soalan-soalan dia. Objektif pula dia ada soalan-soalan dia. Okey. So apa yang kita buat, sekarang ni kita transfer soalan-soalan ini ke dalam bentuk Google Form. Okey, sekejap. Mana Google Form? Okey. So saya dah transfer semua soalan-soalan tadi ke dalam bentuk Google Form ni. Saya copy saja dia punya content dia. Dia punya content yang umum lah, yang penting ni. Contoh yang kandungan, objektif dan sebagainya. Saya masukkan ke dalam bentuk Google Form. Okey. So sekarang ni apa yang kita nak kena buat adalah kita nak masukkan Google Form ni dalam platform JMT masing-masing. Dalam platform JMT masing-masing. Saya dah share form ni. Okey. Saya dah share sebagai collaborator lah kepada semua penyerahan kursus yang share alamat Gmail masing-masing dalam WhatsApp group untuk tahun 3, 4, 5. Okey, so mungkin nama semua penyerah kursus ada kat sini lah yang dah share. Kalau belum ada mungkin boleh maklum kepada saya, nanti saya share. Okey, so saya dah lantik semua sebagai editor.
Okey, so bila you all check email, kalau check email sekarang ni ada notification yang sampai ke Gmail masing-masing, mengatakan bahawa, saya share lah, saya, Dr. Arifin dah share, apa ni, Google Form ni. Okey, so, cuma apa step seterusnya adalah, kita nak masukkan Google Form ini dalam kita punya portal e-learning, nak masukkan Google Form ni dalam portal e-learning, Cuma kalau boleh, yang ni kita consider draft lah, kita consider draft. Kalau boleh you all edit lah, contohnya year of study ni, sebab yang ni saya buat draft untuk umum asalnya. Jadi kalau boleh kita sesuaikan dengan kursus masing-masing, Kalau boleh yang ni year of study ni rasa tak perlu dah kot, Sebab katakanlah, JMT 303 contohnya, memang confirm tahun 3. So mungkin boleh buang yang ni. Yang semester ni pun, mungkin boleh maintain semester yang apa ni, yang relevan sajalah, Contohnya semester 6 dengan 7 contohnya. So maintain yang ni saja dan buanglah yang lain, Course yang ni saya senaraikan semua kursus-kursus di bawah PPSP untuk undergrad. So kalau boleh yang ni pun, boleh buanglah kot, Yang ni, course ni boleh buang. Cuma dekat atas ni kena edit lah. Course feedback untuk JMT mana, Contohnya JMT 303 ke. Okey. Kemudian, bila dah masuk kat atas tu, yang dekat ni, yang di bawah ni boleh buang. Okey, cara nak buang dia, klik je dekat mana-mana dekat sini. Kemudian dekat bawah ni, tekan delete, So dia akan delete semua soalan ini. Okey, cuma yang pentingnya yang section 2 sampai section, sampai habis lah, Section 2, Section 3, yang ni memang exactly daripada sistem, penilaian yang Penang punya, Section 4 pun sama, Section 5 pun sama, kemudian Section 6 pun sama, Dan kemudian yang 7 ni, kita open to apa ni, any editing lah, sekiranya nak edit apa-apa dekat sini. Saya letak general feedback dengan describe any initiative, untuk improve. Okey, yang ni boleh edit lah, Cuma section yang kat atas ni, yang daripada Penang ni, kalau boleh kita maintain lah. Supaya kalau ada apa ni, audit daripada Penang, mungkin kita boleh defend lah kenapa kita guna sistem ni. Kita sebenarnya guna soalan yang sama, tapi kita adapt dalam bentuk, Google Form. Okey? Setakat ni ada soalan ke? LL, Kak Ya. Suhaila sini. Ha. Saya nak tanya, kalau JMT 410, kita memang dah buat Google Form. And specific tu kita tanya sebab kita ada macam hybrid juga kan, online macam tu. So memang kita, feedback kita specifically tanya dia mengenai teaching kita. Contohnya feedback KK tersebut sebab kita nak tahu untuk kita punya benefits lah untuk improve next session. So do we have to buang yang tu, guna yang ni ke macam mana? Kita dah guna lama dah, sejak COVID lah kita buat online feedback. Tu Okey. sebenarnya, the Google Form memang betul, student akan respon, kita akan attach dalam e-learning kita punya 410 tu kan. Dia akan jawab kat tu lah. Ataupun kalau dia tak boleh buka, kita akan hantar ke WhatsApp group. So Dia far gini. okay. Okey. Dia macam ni, sebab course feedback ni, yang saya kata tadi kan, yang sistem Penang punya ni, dia, bukan sekadar untuk MQA, ISO, apa ni, OBE punya urusan, Yang ni dia ada kaitan dengan kenaikan pangkat punya. Jadi, kita sebenarnya kalau boleh kita nak guna sistem ni, tapi kita tak boleh nak guna sebabnya dari segi feasibility memang tak feasible. Sebab dia punya sistem ni dia buka di hujung semester sahaja. Jadi kalau kursus-kursus kita yang run di awal semester ataupun selepas dia tutup sistem tu memang tak boleh buat. Jadi, kita cuba, create kita punya, tapi tak lari sangat dengan dia punya yang Okay. sistem yang Penang punyalah. Cuma kalau kita nak buat, borang kita sendiri, kita nak suit dengan kita punya kursus kan. Saya takut isunya kalau Penang mari tiba-tiba dia nak audit kita, dia tengok soalan-soalan tu tak sama. Okay. Jadi cadangan daripada TDA, kita cuba adapt soalan yang Penang punya ni,
Ah, Kemudian kita bagi kebebasan kepada kursus masing-masing ni. Ada section yang kita boleh edit lah. Contohnya yang okey, JMP okey. department yang department mana ni? JPK ke? Family medicine. Family medicine. Jadi kalau ada Hmm, soalan yang sesuai untuk family medicine punya kursus, mungkin hmm, boleh add on lah daripada template ni. boleh. Mm-mm. Ha. Cuma yang saya sebut tadi yang ni kalau boleh maintain yang beberapa section yang daripada Penang punya ni. Section yang berapa yang kena maintain, Al? Yang Section wajib ni. maintain. Maknanya yang dua. Section 2, 2 sampai berapa yang 2 sampai trade tu. Yang Oh, ni, 2 sampai 6. okey, okey. Jadi kalau Penang mari audit untuk suat akreditasi ke apa ke, Mhm. kalau dia tengok soalan ni ada sama dengan yang Penang punya, jadi dia kuranglah sikit query dia tu. Alright, okey. Ha, Mana cuma kita after add on. six ni kita bolehlah tambah tak banyak dah lah kot. Kita tambahlah apa yang kita Ha ha, perlu untuk kita punya internal betul. management Ha lah ha. pula kan. Betul Okey. betul. Sesuaikanlah dengan kursus kita masing-masing. Yang ni memang kita terbuka lah. Boleh add je. Kalau nak add dia, contohnya just tambah dekat sini. Klik je mana-mana soalan. Cuma klik tambah dekat sini. Add question. Kalau nak add Okey. section pun boleh. Dekat bawah ni. Add section. Alright. Lepas tu dia akan create section baru lah. Hmm. Okey ke? Hmm. Cuma saya nak demonstrate macam mana kita nak integrate benda ni dengan kita punya e-learning. Okey, sebelum tu saya nak maklum yang sekarang ni course feedback kita ni adalah feedback kepada kursus, bukan feedback kepada individual lecturers. Kalau yang Penang punya ni, dia sebenarnya dia tuju kepada lecturers ni. Sebabnya sebagaimana saya sebut tadi, nature kursus-kursus di Penang, dia walaupun kursus dia banyak, tapi sebenarnya satu kursus tu hanya seorang ataupun dua orang sahaja lecturer yang mengajar. Okey, jadi course feedback dia tu secara indirectly sebenarnya dia feedback kepada lecturer. Sebab tu kita tak boleh guna sangat sistem ni. Sebabnya student kalau dia nak evaluate kursus, dia kena evaluate semua lecturer. Menyebabkan tak feasible lah. Kita rasa memang tak feasible dan kita pun dah maklum ke Penang. Dia orang pun dah aware tentang isu kita ni lah. Cuma sekarang ni dari segi solusi dia masih lagi di peringkat perbincangan antara TDA dengan peringkat Penang lah. Tapi solusi sekarang ni memang kita ke arah ni lah. Kita cuba adapt soalan di Penang dan cuba kita sesuaikan dengan khusus kita di sini. Okey, satu benda lagi yang berkaitan dengan course feedback ni, yang sistem penilaian ni, sistem teaching assessment ni kan, dia sebenarnya salah satu komponen yang penting lah, khususnya kepada pensyarah-pensyarah yang ingin memohon kenaikan pangkat melalui teaching track. Okey, kan kita bila kita isi kita punya HMS kan, kita punya apa ni SMS kan dia ada satu bila kita nak enter sesuatu data tu dia tanya kita teaching track ke ataupun clinical track ke ya. Jadi kalau untuk teaching track, course assessment ni adalah sangat penting ya. Salah satu komponen yang penting yang akan ditanyalah, antara komponen yang akan dinilai lah. Jadi kalau kita guna sistem yang lain untuk evaluate kita punya performance, ada kemungkinan Penang tak recognize benda tu. Okey, dan kita untuk tackle isu ni, kita kena bagi tahulah kepada pensyarah kita, sesiapa yang nak mohon kenaikan pangkat melalui teaching track, mereka kena minta student evaluate diorang punya performance secara individu menggunakan sistem yang Penang punya. Okay, katakanlah saya sendiri, saya plan nak mohon kenaikan pangkat melalui teaching track, maka saya kena remind lah student saya supaya evaluate saya punya performance melalui sistem ni, sistem portal e-learning ni. Okey, sebab Penang dia tak recognize ni yang kita buat course feedback melalui Google Form ni. Setakat ni lah, wallahualam, saya tak pasti sejauh mana perbincangan di peringkat TDA dengan Penang. Setakat ni Penang hanya recognize yang central ni. Sebab tu Penang wajibkan kepada student dia untuk evaluate lecturers punya performance menggunakan sistem ni.
Okey, setakat ni ada soalan ke? Sikit lagi saya nak share berkenaan dengan macam mana kita nak integrate kita punya soalan ini dalam kita punya apa ni portal e-learning Katakanlah saya buat yang ni untuk JMT 303 3 JMT berapa ya? Katakanlah saya buat untuk UWU saya lah. Saya mengajar subjek keusahawanan. Okey, ni subjek UWUS ni subjek keusahawanan, subjek yang wajib pada student pelajar tahun 1. Uh, jadi in reality saya tak guna sistem Google Form ni sebab saya memang saya the only lecturer yang mengajar. Jadi memang saya akan guna sistem yang Penang punya lah. Nah, tapi ni saya nak demonstrate sajalah macam mana kita nak integrate dengan kita punya portal e-learning masing-masing. Jadi yang ni kita pergi ke kita punya ni. Sekejap saya keluar jap. Okey. So bila kita login, kita akan nampaklah senarai kursus yang kita terlibat. Jadi saya in charge WU 101 ni. Okey, saya nak masukkan Google Form tadi dalam portal saya ni, portal WU 101 ni. Okey, jadi sekarang ni sekejap Saya buat contoh, saya pergi ke bawah sekali. Okey, sekejap. Saya lupa nak ni. Saya lupa nak turn editing on Make sure turn editing on dulu. Kemudian kita tambahlah minggu So kita pergi ke bawah sekali. Okey, kemudian kita add weeks. Kita tambahlah minggu dekat sini. Kemudian dekat sini kita letaklah course feedback. Okey, kemudian dekat sini untuk section ni ataupun untuk minggu ni kita add lah activity. Okey, ada beberapa cara sebenarnya untuk kita add ni. Kita boleh add secara sama ada page ataupun kita add URL. Saya rasa better kita add page kot Saya demonstrate untuk add page dulu. Page ni maksudnya bila student klik nanti link course feedback nanti dia akan buka tab baru. Dalam tab ni dia ada Google Form terus. Maksudnya dia tak pergi ke Google Form Google punya website lah. Dia still dalam website e-learning tapi interface dekat bawah ni kandungan dia adalah borang tu. So itu yang kita nak buat sekarang ni. So kita masukkan page ni, title dia course feedback. Okey, yang tu kita tinggal je, kita save and return to course. Sekejap. Yang ni kita kena masukkan dekat sini. Sekejap. Yang ni kita page content ni. Kalau kita perhati dekat sini ada embed code Kita kena klik yang ni. Kita kena klik dekat page content ini. Ada button ni. Extend dia punya option ni. Kemudian ada embed code ni. So macam mana kita nak masukkan coding dia? Kita pergi dekat ni. Okey, sekejap. Kita klik send. Okey, yang ni dekat Google Form ni kita klik send. Cuma nanti masing-masing course coordinator kan kalau boleh jangan guna yang ni. Jangan guna yang saya share ni. Sebabnya kalau guna yang ni nanti data-data semua kita akan share semua sekali. Sebab collaborator untuk form ni ramai ni. Okey, ramai yang boleh access lah feedback form ni. Jadi apa yang kena buat sekarang ni kita kena duplicate dulu. Klik yang button ada 3 titik ni, icon 3 titik ni, make a copy dulu. Okey, make copy, lepas tu letaklah nama untuk kursus masing-masing Contohnya saya letak sini course feedback for WU 101 Kemudian jangan klik share with the same people Okey, make a copy. Maksudnya yang ni tak ada siapa yang collaborator unless kita seorang saja. Yang ni kosong collaborator tak ada lagi masa ni So make sure yang ni lah kita buat copy dulu.
Dan barulah kita ambil kod dia. Kita klik dekat send tadi. Kemudian kita klik embed code ni. Okey, dia punya size form kita boleh adjust kemudian so kita copy je dia punya embed code, and then kita pergi ke portal e-learning tadi. Kita klik pada embed code ni. Okey, jangan klik mana-mana, just paste saja. Just paste saja. Kemudian kita save return to course. Nampak dia punya form dah keluar dah tadi. Okey. So yang ni course feedback. Dekat section course feedback ni, kalau kita klik course feedback, dia akan buka page baru dan dia akan teruslah tunjuk kita punya Google Form. So dia tak akan buka lah Google Form, tab Google Form yang mana kita tengok tadi. Dia tak buka docs.google.com ni. Dia terus berada dalam portal e-learning. Dia just tunjuk section ni saja. Dia tunjuk dia punya content sajalah tanpa dia buka URL Google Form. Okey, ada soalan ke? Nak tanya, Ya. kalau bila contohnya kita ada 5 group kan, year 4. Mhm. Kalau bila year 5, yang group 5 jawab, yang first group lah jawab, Mhm. dia kan akan accumulate all the feedback kan. Kalau Google Forms, maknanya kalau kita nak evaluate per group punya respon, Hmm. kita kena, macam mana setiap group tu kena form baru ke, biar kita let one form, macam-macam mana nak buat yang tu Yang tu saya. Dia ada beberapa option. Ha. Yang ni advance sikit lah. Ada beberapa option. Sama ada kita asingkan student kita mengikut group masing-masing. Contohnya kan? Contohnya dekat sini. Contohnya kan, sekejap sekejap dekat sini. Nampak tak? Kita punya kursus Okey. ni dia ada mana dah saya punya ni group. Nampak tak? Dekat sini ada group ni. Mana group users. Ni groups. Okey. Group ni kita boleh categorizekan kita punya student tu dia berada dalam group mana. Macam saya punya Okey. WOS Yang ni ni, dah ada dalam setiap JMT yang Oh, tak ada. Yang ni perasan. kita kena create sendiri. Kena Kita kena asingkan. create. Ha. Okey. Nanti bila kita buka yang ni, dia akan adalah senarai nama student, kemudian kita create group dan masukkan student tu. Masukkan Ah, seorang-seorang dalam senarai manually ni. ke Ni manually Ha. lah kena buat. Yang ni penat sikit lah. Teknik ni penat Okey, sikit. okey. Cuma saya rasa ada teknik satu lagi yang lebih mudah lah. Dekat kita punya borang ni, kan kita boleh buat drop down menu. Contohnya kan dekat sini kita kata tadi kita tak nak okey, year of study saya rasa penting ke tak year of study? Tak apalah, kita tambah soalan baru Kita tambah soalan baru. Group, Dan ni subgroup. group. Okey, Hmm. group ni kita buat drop down menu ni. Ni drop down. Mhm. Ataupun multiple choice pun okey juga Tapi nak nampak profesional buat ni lah. Contohnya kan group 1. Okey. Yang ni kita boleh Sampai asing ni. group 5. Nanti kita punya data kita boleh Mhm. separate lah group-group ni. Ikut group group yang dia orang berada tu kan. 5. Maknanya student klik ikut group dia je lah kan? Lepas tu kita boleh Okey, asing okey. lah data dia. Okey, okey. Ni lebih mudah kot. Saya rasa ni lebih mudah kot. Mm-mm. Tapi saya yang subjek WUS tu saya buat asing sebabnya dia banyak benda nak kena bergantung pada group tu dalam e-learning. Ah, Benda lain-lain kot sebab kita access benda sama setiap group. Hmm. Boleh tak? Okey, insyaAllah. Nanti dekat respon ni, kalau student jawab dia group 1, kita boleh asingkan guna spreadsheet ni. Excel yang terhasil ni kita boleh tengoklah dia punya data nanti mengikut group-group. Dan kita boleh tengok untuk semua group macam towards the end of year tu kita Boleh. boleh tengok. Okey, okey. Dalam satu Google Form sahaja. Mm-mm. Hmm.
Okey tak? Okey, insya-Allah. Yang tadi saya kata ada beberapa option untuk kita masukkan kita punya course feedback ni. Yang ni option yang pertama lah maksudnya kita create page. Yang kedua kita boleh create ni. Kita boleh letak URL ni. Tapi yang URL ni dia akan buka Google Form tu. Dia akan pergi ke Google punya website. Dan dia akan keluar lah daripada portal e-learning kan. So saya rasa option ni boleh buat tapi tak berapa cantik sikit lah dia punya ni. So kita ambil URL ni, send. Kita ambil je dia punya, kejap. Ni, ambil link ni, shorten URL, copy. Kemudian kita buka e-learning kita. Contohlah nanti boleh edit asal. Ya. Yang ni, lepas tu kita save and return. Okey, ada dua ni kan. Yang ni page. Maksudnya dia akan buka page baru tapi still dalam e-learning. Tapi yang ni bila kita klik, dia akan pergi ke Google Form tu. Maksudnya nampak tak dia punya URL ni dia tinggalkan e-learning tu. Jadi saya tak galakkan yang ni lah. Saya tak galakkan teknik ni lah. Kalau boleh create page tu. Create page lepas tu ambil embed code ni. Embed code lepas tu letak dalam description ni. Untuk course feedback ni. Okey ke? Okey. Okey buat masa ni. Lepas tu kena tengok video semula. Okey. Tak apa nanti buat dulu. Kalau ada sebarang soalan, sebarang masalah ke, nanti boleh PM saya lah. Guna WhatsApp je. Kalau kita guna label dalam resource apa label ke saya pernah guna, dia akan Aha. keluarkan betul-betul bentuk Google Form feedback tu dalam dalam e-learning tu. Yang tu dia sebenarnya dia guna link dalam e-learning ke dia ke link Google Yang mana? Kena buat label. Kalau Saya guna embed tapi saya guna label. Bukan URL. hmm. Page pun first time saya tengok ni. Tapi saya guna label macam Najib ajar nak masukkan YouTube hari tu. Saya try and error je sebenarnya. Dan Okey, dia kita memang try keluar label je kat sini betul-betul gambar feedback kita. Tak apa ke yang tu Masalah sebenarnya? dia akan ganggu tau. Kalau kita letak dekat depan ni, Ha. sekejap kita buat Contohnya kita ambil label, ni Okey. label ni kan. Uh-uh. Kita ambil label, boleh juga. Dekat sini kita Pandai letak sebenarnya terus. terang-terang. Kita letak terus. Boleh juga tapi dia akan nampak serabut lah kita punya e-learning. Dia akan Ini nampak. copy copy embed code. Ha. Kita terus letak kat sini. Ni letak kat situ, kemudian kita save and return to course. Tengok dah apa yang berlaku. Hmm. Nampak tak? Alah, student memang nampak lah feedback. Takut dia kata, mana feedback form? Terus nampak Boleh tu juga saya buat gini. query lah. Tapi dia akan Tapi dia nampak. sebenarnya dia masuk Google ke dia memang stay dalam e-learning kalau guna benda macam ni? Yang ni still dalam e-learning. Nampak tak kita punya Okey, interface okey. e-learning. URL kat atas ni pun masih e-learning. Tapi dia tunjuk yang Google Yelah Form punya. nampak banyak lah kan. Dia nampak serabut lah sikit. Nanti Serabut. dia takut dia distract untuk konten lain kan. Boleh Hmm. juga macam ni. Okey. Okey. Cuma saya delete lah yang ni takut sudah nampak. Okey ke? Okey, insyaAllah. Saya rekod ni sesi ni. Nanti saya akan share lah recording pada semua insyaAllah. Cuba buat dulu. Yang penting message yang penting kalau jangan terus share yang saya lantik sebagai apa tadi? Collaborator tadi. Buka email, buka dulu Google Form tu, lepas tu copy dulu. Copy Google Form tu supaya orang lain tak boleh nampak lah kita punya course feedback tu kan. So copy dulu daripada situ and then edit Google Form tu accordingly. Barulah kita ambil dia punya embed code masukkan dalam portal e-learning. Boleh Cuba buat dulu. Kalau ada masalah nanti boleh contact saya lah. Boleh PM saya anytime. InsyaAllah. Okey. Saya buka soalan lah kalau ada. Okey. Kalau tak ada, saya ucap terima kasih lah pada semua yang
yang sudi untuk bersama pada pada pagi ni. Kalau ada sebarang soalan, sekali lagi boleh PM saya lah anytime. Uh, saya okey je just PM, nanti saya akan cuba bantulah kepada pensyarah yang tak dapat join pagi ni, insyaAllah nanti saya akan share recording, recorded video lah kepada semua. Yang belum saya add Gmail sebagai collaborator, nanti boleh PM saya, nanti saya akan add lah boleh add, kemudian tengok Gmail masing-masing, edit dulu, copy form tu, and then baru edit, then lepas edit tu barulah ambilkan kod dia, masukkan dalam portal masing-masing lah. Okay, dan yang penting sekali bila hujung kursus nanti, remind lah kepada student supaya evaluate untuk kursus masing-masing. Nanti rekod kursus tu kena masukkan dalam course file untuk rekod untuk tujuan auditing dan sebagainya lah. Okey, terima kasih sekali lagi. Saya rasa itu saja daripada saya. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi